بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Maksudnya, dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu menyembah melainkan Allah dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin, dan katakanlah kepada sesama manusia dengan perkataan-perkataan yang baik, dan dirikanlah sembahyang serta keluarkanlah zakat. Kemudian kamu berpaling membelakangkan perjanjian setia kamu itu, kecuali sebahagian kecil dari kamu, dan sememangnya kamu orang-orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya. Ayat ini masih lagi menceritakan berkenaan kaum Bani Israel. Bani dengan makna anak cucu. Israel Nabi Yaqub alaihi salam. Mereka adalah keturunan Nabi Yaqub alaihi salam, Nabi yang mulia, Nabi yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi kaum yang sangat dimurkai oleh Allah, al-maghdubi alaihim, yang kita minta lindung dengan Allah jangan jadi seperti mereka. Allah Ta'ala memberi kepada mereka apa yang tak diberi kepada kaum yang lain. Tetapi mereka tidak syukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dilahirkan di Mesir, Nabi Yaqub mengikut anaknya Nabi Yusuf berhijrah ke Mesir. Asalnya satu keluarga saja. Setelah beribu-ribu tahun jadi satu bangsa. Jumlahnya ratus ribu. Hari ini berjauh jadi satu bangsa. Dikenali dengan bangsa Bani Israel atau bangsa Yahudi. Ramai kalangan mereka Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ramai daripada mereka orang-orang bijak dan cerdik pandai, pemimpin-pemimpin ahli-ahli sains. Tetapi mereka ini sangat jahat.
Allah Ta'ala beri pertolongan kepada mereka dengan utuskan Nabi Musa alaihi salam untuk melawan Firaun yang zalim, dan Allah menolong mereka secara mukjizat apabila Firaun dan bala tenteranya ditenggelamkan dalam laut. Dengan mukjizat, Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya dengan izin Allah. Jadi lorong-lorong yang menyelamatkan Bani Israel. Mereka menyaksikan peristiwa ini. Mereka tengok itu generasi ataupun mereka yang hidup di masa itu. Adapun kaum Bani Israel yang kemudian membaca dalam kitab, sama ada kitab yang diturunkan oleh Allah, diceritakan oleh nabi-nabi dan ulama-ulama mereka, tetapi mereka tak bersyukur bernikmat Allah. Mereka melakukan syirik. Allah Ta'ala menurunkan kepada mereka kitab Taurat dengan Nabi Musa alaihi salam bercakap dengan Allah, bukan malaikat Jibril menurunkan wahyu macam nabi-nabi yang lain. Dia beri kitab Taurat. Dalam kitab Taurat itu banyak hukum-hukum Allah, bukan saja petunjuk, dia sehingga akidah tauhid, mengesahkan Allah, akhlak yang mulia yang disebut dalam ayat yang kita baca ini. Di dalamnya ada hukum qisas, ada hukum hudud, hukum damai dan perang, ada dalam kitab Taurat. Bila Allah Ta'ala memerintah mereka berjihad, berjuang untuk masuk ke Palestin, mereka tidak mahu berjihad, sehingga Nabi Musa alaihi salam sangat sedih dan wafat. Ini kaum Bani Israel. Allah Ta'ala tunjuk mukjizat, Allah Ta'ala beri kitab. Adapun kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran diturunkan dalam masa 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Para sahabat mengikut perintah Allah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan berjihad. Allah Ta'ala suruh tegakkan negara, mereka tegakkan negara dan kerajaan. Lepas tu Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat Quran, cukup 30 juzuk. Nabi diwafatkan, walaupun tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis Nabi. Quran jadi petunjuk. Ulama-ulama boleh melaksanakan Islam, termasuk menyatakan hukum dalam perkara yang tak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang tak disebut dalam Quran, tetapi ada kaedah-kaedah, ada dasar-dasar yang umum, ada dalam Quran itu, dan orang Islam mengikutnya. Begitulah sepanjang zaman. Bila ada masalah baru, ulama-ulama boleh menyatakan hukum. Ini orang Islam. Kaum Bani Israel tidak. Mereka tak ikut kitab Allah Ta'ala, walau kitab ada cakap. Begitulah kalau ada kalangan orang Islam juga tanya, yang kamu nak mengatakan Islam, mana kertas kerja, mana blueprint, mana perancangan, mana ini pelawak je. Mereka ni tak mahu pada Islam, saja tanya je. Ini perang Bani Israel. Jangan percaya pada mereka ini. Kerjalah untuk Islam ni. Islam boleh menyelesaikan semua masalah. Allah Ta'ala sebut contoh Bani Israel. Wa idh akhadna mithaqa Bani Israel la ta'buduna illa Allah. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabat radhiyallahu anhum, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada hari ini,
ketika kami mengadakan perjanjian dengan Bani Israel. Perjanjian yang sangat asas, yang sangat dasar, yang sangat penting. Alla ta'buduna illallah, bahawa kamu tidak boleh memperhambakan diri kepada Allah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Ini adalah dakwah semua rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, sejak Nabi Adam sehingga Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama saja. Alla ta'buduna illallah, jangan kamu memperhambakan diri melainkan kepada Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami bangkitkan, kami utuskan kepada tiap-tiap umat itu akan rasul. Rasul itu mengajak kaumnya kepada u'budullah, abdikan diri kamu kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhkan diri bertaghut. Taghut yang melampaui batas Allah yang lain daripada Allah, sama ada patung, berhala, syaitan, jin, syaitan, manusia dan lain-lain lain daripada Allah, hendaklah ditolak. La ilah, tak ada ilah, menolak yang lain, illallah, malaikat Allah sahaja. Itu maknanya kita wajib mengesahkan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada hukum hakamnya. Wajib mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna la ilaha illallah, alla ta'buduna illallah. Hendaklah menolak syirik, menolak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Tak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kalau kita mengaji kitab tauhid, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Di antara sifat itu hukum hakam, hukum syariat dan peraturannya, qada takdirnya, rezekinya, segala-galanya hendaklah kepada Allah SWT. Jangan syirik, menyekutukan dengan sesuatu yang lain. Syirik ini ada dua. Ada syirik yang jali, syirik yang khafi. Syirik yang jali, syirik yang nyata. Sembah patung, sembah berhala, sembah manusia, percaya pada hukum-hukum yang lain pada hukum Allah Ta'ala, percaya yang beri rezekinya bukan Allah Ta'ala, orang lain beri rezeki. Sama ada manusia tu kan beri rezeki, ataupun zaman dulu buat semuh, puja patah, jin beri rezeki. Ini termasuk dalam syirik yang jali, syirik yang nyata, yang terang-terang. Syirik ini menyebabkan hilang imannya, hilang Islamnya. Yang kedua, syirik yang khafi, yang tersembunyi, yang dibincangkan oleh ulama-ulama tasawuf, iaitulah riya, ujub dan sum'ah. Buat ibadat kerana nak tunjuk korang, sedekah kerana nak tunjuk korang, buat sesuatu bukan kerana Allah, kerana nak tunjuk korang semata-mata. Kalau kerana Allah, tunjuk korang supaya orang ambil contoh teladan yang baik, itu dah apa. Nak beri semangat pada orang lain dah apa. Tapi kerana Allah, kerana Allah. Macam zaman Nabi dulu, para sahabat beri sedekah depan Nabi, ada yang beri sebanyak-banyaknya supaya orang lain ikut beri banyak juga, bukan nak tunjuk korang. Yang tak mampu beri sikit, bukan riak, itu bukan riak, kerana nak tunjuk korang. Kalau tunjuk korang kerana nak ajar orang lain, boleh dua pahala. Pahala ikhlas pun boleh, pahala orang ikut kita boleh pula. Ini dua perkara. Kalau sekiranya kerana nak tunjuk korang semata-mata, tak ada pahala. Ujub, kagum pada diri sendiri, bagusnya aku ni, waraknya aku ni, baiknya aku ni, dia letak diri dia sendiri.
Macam kita duduk dalam baku akak baku itu duduk dalam, terakak tak baku, duduk terakak rabuk. Bukan kita akak diri kita, mujub nak memasyhurkan diri dia sendiri. Ini perbahasan ilmu tasawuf. Kalau nak ngaji tasawuf, ngaji bab ini. Jangan ngaji tasawuf nak tengok Tuhan, sudah mengarut. Ngaji tasawuf kerana nak suruh mari keramat tu, keramat ni mengarut. Tak dinafikan keramah itu ada. Ini kurnia Allah. Bukan kerana nak benda-benda macam ni, kerana dunia. Ada orang mengaji tasawuf, kuat mengaji tasawufnya, tapi nak tunggu benda pelik. Benda pelik berlaku. Akhirnya syaitan tunjuk benda pelik. Ini jadi penuh. Bila Jibril tanya Nabi, mal ihsan, apa dia ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah macam nampak Allah. Tak nampak. Tak dia nampak Allah Ta'ala. Seolah nampak. Nak buat sesuatu tu macam Allah ada. Tengok atau Allah Ta'ala nampak kita. Ini ihsan, keikhlasan yang kita kena faham. Macam kita semayang khusyuk, kita sembah Allah Ta'ala, sedar sembah Allah Ta'ala. Ini sembah Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala nampak kita ni. Apa yang berlakunya, semayang ni ambil nama semayang je. Kalau nak mengadak raja, nak mengadak orang tu, bukan main kilah beradong. Semayang kilah netang. Bila nak semayang kilah netang je. Buatlah. Pasal apa? Tidak ada khusyuk yang sebenar dalam hati. Kita pergi Mekah ada orang Arab. Allahu Akbar, akad takbir. Masa tu dia betul baju. Perih-perih. Okey, Mekah tahu. Lepas Allah Akbar tu betul baju dia. Nak betul baju masa tu, betul jubah. Ini perangai-perangai yang tak boleh. Itu benda yang tersembunyi, tidak merosakkan iman, mengurangkan pahala. Jadi mesti mengesahkan Allah. Jadi mengesahkan Allah, menolak yang lain ber Allah ni adalah ajaran semua nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik pada dua ibu bapa. Ini ajaran semua nabi-nabi. Kena buat baik pada kedua ibu bapa, buat kebajikan pada dua ibu bapa. Disebut dalam ayat-ayat yang banyak, berulang kali dalam Quran. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala telah menetapkan hukum kepada kamu. Kamu tak boleh sembah malaikat Allah dan buat baik pada dua ibu bapa. Disebut selepas Allah buat baik pada dua ibu bapa, menunjukkan bahawa buat baik pada ibu bapa ini sangat penting dalam Islam. Walaupun kedua ibu bapa itu bukan Islam, dua ibu bapa itu kafir, kita masuk Islam, ibu bapa tak masuk Islam lagi. Kita tak boleh ikut kafir dia, tak boleh ikut maksiat dia, tak boleh ikut kemungkaran dia. Tapi kalau dia sakit, dia susah, kena tolong dia. Ini kewajipan terhadap dua ibu bapa, berbuat baik pada ibu bapa. Walaupun dua ibu bapa tu kafir, walaupun dua ibu bapa tu jahat, tetap buat baik. Kalau dia jahat, tak boleh ikut. Dia lawan Islam, kita lawan dia. Dia rebah tulang akak, gosok dia, buat baik. Lawan Islam, lawan lah. Ini batas yang kita kena faham. Dia sebut dalam hadis-hadis yang banyak, antaranya hadis Ibnu Mas'ud. Rasulullah kata, qultu ya Rasulullah ayyul amali afdal. Aku tanya Nabi, wahai Rasulullah, mana dia amal yang lebih baik, amal yang lebih afdal apa dia? Qala as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya. Itu yang pertama, sembah Allah Ta'ala. Amal yang paling baik sembahyang pada waktunya. Qultu summa ayyu, kemudian apa dia? Apa itu apa pula? Birrul walidaini, buat baik pada dua ibu bapa. Summa ayyu, lepas tu apa dia?
al-jihadu fi sabilillah, berjihad perjalanan Allah. Berjihad perjalanan Allah. Bahkan ada sahabat-sahabat yang nak pergi berjihad. Jihad yang tidak fardu ain, jihad fardu kifayah. Nak keluar ikut. Nabi kata, ayahmu dengan makmu ada tak? Ada lagi. Pergi kat ayah makmu. Nabi pergi kat ayah makmu. Tetapi kalau jihad sudah jadi fardu ain, jihad jadi fardu ain. Fardu ain ni bila musuh masuk dalam negeri, bahaya sudah ada dalam masyarakat, masa tu utamakan jihad berdua ibu apa. Ni kena faham. Jadi jihad fardu ain, jihad fardu kifayah. Dalam hadis yang lain ada orang kata, ya Rasulullah, man abarru? Rasulullah, saya nak buat baik pada siapa dia? Qala ummat, buat baik pada makmu. Qultu summa man? Lepas tu siapa dia? Qala ummat, makmu, ibumu. Qultu summa man? Qala summa adna, summa abad. Kemudian ayahmu. Nabi jawab, mak. Satu hadis sampai 3 kali, mak dulu, lepas tu baru ayah. Ini kelebihan antara dua ibu bapa, ibu kemudian ayah. Ibu dulu utama, lepas tu ayah. Ini cara buat baik. Lepas tu barulah adnaka, keluarga yang hampir, pak saudaranya, anak saudaranya, adik, itu baru gitu. Ibu dan ayah dulu. Ini cara yang Nabi ada menafsirkan buat baik dua ibu bapa. Wadzil qurba, dan kaum keluarga. Buat baik pada kaum keluarga. Keluarga ni yang ada hubungan silaturahim dengan kita. Sama ada belah ayah atau belah mak. Belah ayah, belah mak. Pak saudara, anak mak saudara. Sepupu, dua pupu. Siapa? Puluh pupu kalau dalam awal Islam dulu. Kita ni dua pupu tu tak kenal dah. Pupu tak kenal dah. Ini orang lain ni. Orang lain ni zaman akhir zaman sudah berlaku. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi wasiat pada sahabat-sahabat dia. Nabi kata bila mu masuk negeri Mesir, mu kena buat baik ke orang Mesir, Nabi kata. Kan aku ada hubungan keluarga dengan orang Mesir. Keluarga macam mana? Salah seorang daripada isteri Nabi, Maria Al-Qibtiyah, Raja Mesir hadiah, seorang hamba perempuan Nabi, dan Nabi jadikan macam isteri. Isteri kemudian boleh anak Ibrahim. Nabi menganggap orang Mesir adalah keluarga dia. Nak kata orang mana orang Mesir zaman Sayyidina Umar selepas beberapa tahun ini. Dalam bab ni orang Arab lebih, kadang-kadang lebih selajak. Orang Arab ni kalau buat kaca ke kabilah dia sanggup perang. Buat kaca kabilah dia sanggup perang. Kabilah Bani Tamim, Bani Hanifah, Bani Salim, Aus, Khazraj, ni kabilah dia. Kabilah. Hari ni bergaduh Qatar dengan Saudi. Qatar ni Bani Tamim. Bani Tamim. Bani Tamim ni kabilah-kabilah dia dalam Saudi, dalam Iraq, dalam Syria ada berlaku. Bila nak bergaduh, Bani Tamim bangkit. Hak duduk kata-kata pun nak kata berapa ribu kupu tahu tak. Ini orang Arab sampai begitu. Dia pok. Kerana itu atas sifat jahiliah. Atas sifat Islam baguslah. Atas sifat Islam. Boleh dua, Islam satu kerana keluarga satu. Ini atas sifat keluarga, bukan Islam. Tak boleh. Kena rakung dua sekali. Kena buat baik pada zil qurba, kepada kaum keluarga. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Anak yatim ni mengikut kebanyakan ulama ialah anak-anak yang ayah dia mati. Yatim. Anak-anak yang ayah dia mati, itu yatim. Mengikut kebanyakan ulama. Mengikut pandangan Al-Mawardi, ada juga ulama mengatakan yang mak mati pun yatim juga. Ada ulama kaum mengatakan mak mati pun yatim juga. Tapi jumhur ulama mengatakan yang ayah dia mati, anak yatim. Buat baik pada anak yatim.
Buat baik pada anak yatim. Buat baik ni bukan saja beri sedekah, termasuklah pertolongan-pertolongan yang lain pada anak yatim. Kalau anak yatim tu kaya, anak yatim tu kaya, piti banyak, ada ahli beri zakat, kena beri ke orang miskin. Zakat ni pada orang miskin. Ada juga orang kita ni asal anak yatim beri zakat je. Tu tak kena. Tengok anak yatim tu ada harta ke tak? Kalau dia anak yatim, saka banyak, harta banyak, kena beri ke orang lain. Bukan dalam masalah bagi zakat tak ada bagi anak yatim. Bagi orang fakir miskin ada, anak yatim tak ada. Tapi dalam ayat ni menyebut buat baik pada anak yatim. Kena buat baik. Sama ada dia senang dia susah, kena buat baik pada anak yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Orang yang pendapatan dia tak apa cukup, itu fakir. Pendapatan dia sedang molek, itu miskin. Fakir dengan miskin ni campur sekali senang. Disebut dalam satu ayat. Buat baik pada orang miskin. Ini Allah Ta'ala mitok pada orang Yahudi. Mitok pada orang Yahudi supaya buat baik pada orang miskin. Orang Yahudi ni kena harta dia. Kalau dalam kaya, tak dali tindah orang miskin. Tindah orang miskin. Beri pinjam, ada riba pula. Makan kena riba pula. Dah lah kawan tu miskin, kena bayar riba pula. Sedangkan konsep berhutang dalam Islam ni konsep untuk menolong, bukan untuk meniaga. Itu hutang dalam Islam. Dengan sebab itulah pada malam Isra dan Mi'raj, Nabi melihat tertulis di pintu syurga, beri sedekah 10 kali ganda, beri hutang 18 kali ganda. Nabi tanya Jibril, pasal apa 18 kali ganda ni beri hutang? Sebabnya sedekah ni boleh jadi dia ada dah. Orang berhutang ni memang orang susah sungguh. Orang susah. Dengan sebab itu ada hadis mengatakan beri hutang lebih afdal daripada beri sedekah. Ada hadis mengatakan demikian. Tapi kalau beri sedekah ke orang yang sangat susah, itu afdal juga. Itu kena sedar. Jadi orang Yahudi ni dia menindas orang miskin. Kau ramai orang miskin, kau henuk. Pasal apa? Dapat peluang harta. Boleh suruh kerja gaji murah-murah pada apa? Gaji murah-murah pada apa? Dia untung banyak, gaji tak cukup. Ini kerja Yahudi. Beri upah pada pekerja dengan cara yang tak mencukupi, tak sepatutnya. Dan sebab itu ada negara hari ini dia panggil gaji minimum. Gaji mengikut keperluan hidup dia. Gaji tak boleh murah daripada keperluan hidup dia. Apa yang berlaku pada hari ini, beri gaji tak cukup keperluan hidup dia, menyebabkan ada pegawai yang rendah rasuah. Antara rasuahnya haram rasuah itu, tetapi kadang-kadang sebab gaji tak cukup. Ini kesilapan orang yang berada, kesilapan kerajaan sendiri dalam masalah ini. Kena beri gaji yang mencukupi untuk tempat tinggal dia, makan dia, jaga anak isteri dan seumpamanya. Kena kira anak dia berapa, keluarga dia berapa. Ini kita kena faham. Dan orang miskin, wa qulu lin-nasi husna, dan bercakap yang maknanya dengan percakapan yang baik. Jangan bercakap yang jahat, cakap yang baik. Beri nasihat. Beri nasihat, tengok orang tak molek, beri nasihat je. Cakap yang baik. Bergaul dengan orang dengan percakapan yang baik. Jangan cakap kasar. Cakap yang baik. Ada satu hadis yang menarik, Nabi bersabda, habibaka haunamma asa an yakuna baghidaka yawmamma baghidaka haunamma asa an yakuna habibaka yawmamma. Hadis riwayat Tirmizi. Ada ulama mengatakan ini kata-kata Imam Sayyidina Ali. Ada ulama kata hadis, ulama kata Sayyidina Ali. Tapi makna dia menempati Al-Quran. Ahbib habibaka haunamma. Kasihlah kepada orang yang mu kasih, haunamma, dengan qada yang berpatutan. Kena ada reza, kena tak ada reza langsung. Dan kasih ke orang melebihi habis, tak ada betul langsung. Kena ada batas dia. Asa an yakuna baghidaka yaumamma. Boleh jadi satu hari dia buat tak molek. Tak molek, memarah dia. Abrid baghidaka haunamma. Marah kepada orang jangan terlajar. Kena ada batas dia. Ada kebaikan kena ambil ke. Asa an yakuna habibaka yaumamma. Boleh jadi satu hari dia akan jadi orang kasih pada dia. Tolong pula satu hari nanti. Dengan sebab itu
Kita baluh ni orang jangan lajak. Kita tengok dalam dunia hari ni, dalam surat khabar, dalam TV, dalam Facebook, baluh selajuk baluh ni. Sehingga dah nak marah ke orang, terkang habis-habis, tak ada rezak langsung. Dia tak tahu satu hari nanti akan berubah. Orang dia kasih sayang, satu hari jadi lawan. Orang yang dia lawan, satu hari jadi kawan. Ini dunia berubah, kita kena faham. Duduk dalam qadar takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita mengaji rukun iman 6 perkara yang akhirnya beriman pada qada dan qadar Allah taala. Kita tak tahu benda yang akan datang. Dengan sebab itu bermusuhnya orang berpada. Jadi dengan sebab itulah kita disuruh buat baik pada orang. Sama ada orang baik, orang jahat, buat baik. Nabi kata unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolong saudaramu yang kena zalim, yang zalim dan kena zalim. Saudaramu yang zalim kena tolong. Saudaramu yang kena zalim kena tolong. Sahabat, ya Rasulullah, hak yang kena zalim tu saya faham lah. Hak kena zalim saya faham. Memang kena tolong. Tolong hak zalim macam mana? Tolong hak zalim ni. Nabi kata tamna'uhu, menghalang dia daripada zalim. Tu tolong dia. Menghalang dia jangan berhenti buat zalim. Itu tolong dia, selamatkan dia. Biar dia bertaubat, dia balik pakai jalan. Itu cara menolong. Itu termasuk dalam waqulu lin-nasi husna. Bercakap dengan manusia, bercakap yang baik. Dan sebab itu dalam Quran Allah Taala suruh Nabi Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, mungkin temu dengan Firaun. Firaun ni taghut, tapi bercakap dengan Firaun dengan percakapan yang lembut. Mudah-mudahan dia terima pengajaran. Mudah-mudahan walaupun Firaun tak terima pengajaran sampai mati, itu urusan Allah Taala. Urusan kita nak selamatkan manusia berapa daya dan upaya ni kena faham. Ni waqulu lin-nas husna, dan bercakap manusia dengan bercakap yang baik. Wa aqimus salah, dan dirikanlah sembahyang. Sembahyang yang wajib, sembahyang yang sunat. Ini termasuk dalam perintah Allah kepada Bani Israel. Dan Allah Ta'ala tunjuk sembahyang adalah ibadat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sembahyang adalah hubungan kita dengan Allah secara langsung. Nak berhubung dengan Allah tak payah perantaraan, tak payah ada orang tengah, terus boleh berhubung dengan Allah. Caranya sembahyang. Sembahyang berhubung dengan Allah Ta'ala. Pada malam Isra dan Mi'raj ditunjukkan dalam hadis Isra dan Mi'raj, Nabi kita bertemu dengan Anbiya, Nabi-Nabi di Baitul Maqdis. Ruh Nabi-Nabi yang mari ramai-ramai masuk masjid Baitul Maqdis. Lepas tu malaikat Jibril heret Nabi, suruh Nabi jadi imam. Menandakan bahawa sembahyang Nabi-Nabi adalah sama. Sama macam kita sembahyang hari ni. Ada rokok, ada sujud, ada bacaannya, ada zikirnya, ada tasbih, ada rokok, ada sujud dalam sembahyang ni. Itu sembahyang Nabi-Nabi. Yang hari ni orang Kristian sembahyang dengan muzik. Sembahyang pakai muzik, gitar sembahyang, main piano sembahyang, nyanyi sembahyang. Itu dah mengarut dah. Orang Yahudi pula sembahyang mengangguk saja, angguk saja. Itu sudah berubah, sudah lari daripada ajaran Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ada pula orang yang masalah pula sembahyang pakai duduk saja, pakai niat sembahyang batin. Ini lagi mengarut. Ini tak betul. Sallu kama ra'aitumuni usalli, Nabi kata. Sembayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembayang. Jadi sembayang yang kita buat hari ini itu sembayang yang para ulama meriwayatkan secara mutawatir daripada Nabi SAW. Mutawatir ini ialah riwayat yang ramai, tak boleh dibohongi lagi. Ramai ulama meriwayatkannya dalam masalah asas sembayang, kecuali dalam masalah khilaf, masalah cabang, itu lain cerita. Kadang-kadang Nabi buat, Nabi tak buat, ini jadi khilaf ulama. Ada asas sembahyang tu, rukun sembahyang yang asal itu sama. Dirikanlah sembahyang. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Zakat ni tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil daripada mereka yang berada.
mereka yang kaya, mereka yang senang. Dia beri kepada mereka yang memerlukan. Itu konsep zakat dalam Islam. Diambil daripada mereka yang mampu, dia beri pada mereka yang tak mampu. Zakat Islam ni ada zakat yang berkait dengan fitrah. Fitrah ni wajib atas tiap seorang, Islam lelaki dan perempuan, bila hari raya puasa, untuk bantu orang hari puasa, zakat fitrah. Itu atas tiap-tiap orang, untuk nak belanja hari raya, belanja sementara saja. Di sana ada zakat harta. Zakat harta ni sama ada harta pertanian, harta binatang ternakan, ataupun harta emas perak, harta perniagaan dan lain-lain. Itu zakat dalam Islam. Di mana konsep zakat dalam Islam ni sangat luas, sangat luas. Kalau mazhab Syafi'i, zakat buah-buahan khema dengan anggur aja. Khema dengan anggur aja. Kalau mazhab Hanafi, lain khema dengan anggur kena zakat juga. Mazhab Hanafi. Ada mazhab lain pada khema dengan anggur kena zakat juga. Dia tu dia ke harta. Syafi'i khema dengan anggur saja. Mazhab lain, mazhab Hanafi khususnya lain khema dengan anggur kena zakat juga. Itu dia ke harta. Itu khilaf ulama dalam masalah ini. Tetapi mereka yang lain pada khema dengan anggur pun kalau jual jadi pitih, jadi zakat harta pula. Pusing-pusing dia mari kena zakat juga pada akhirnya. Tetapi mazhab Hanafi terus diambil daripada barang itu terus. Itu khilaf ulama. Konsep zakat inilah juga diamalkan dalam konsep cukai dalam Islam. Orang Islam kena zakat. Zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat ternakan, zakat harta. Orang yang bukan Islam kena kharaj, kena usyur, kena jizyah. Ini bukan Islam. Orang kafir. Kharaj ialah cukai pertanian. Cukai pertanian kepada orang yang bukan Islam. Usyur ialah cukai perniagaan pada orang bukan Islam. Ini dalam kitab fiqh, perbahasan kitab fiqh. Tujuannya menjadi sumber kepada negara. Sumber kepada negara untuk membayar gaji kepada pegawai-pegawai kerajaan, dan untuk bayar kepada petugas-petugas, dan untuk membantu rakyat yang memerlukan pertolongan. Ini sumber harta kepada negara dalam Islam. Yang bukan saja zakat, orang Islam zakat, orang bukan Islam cukai. Apa yang berlaku pada hari ini, orang Islam kena zakat, kena cukai dua, orang bukan Islam cukai saja. Itu sudah lari daripada asas ilmu keuangan dalam Islam yang kita kena betul balik. Bila zakat tak cukup, boleh ambil sumber-sumber yang lain. Dalam Islam ada wakaf, ada sedekah dalam Islam. Wakaf pun ada, sedekah pun ada dalam Islam. Dan kita melihat bagaimana kehebatan pemerintahan Islam zaman dulu boleh menambahkan harta negara. Harta negara jadi bertambah. Macam mana jadi? Contohnya zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah bila kerajaan Islam sudah jadi besar, orang jalan rata reti, maka kerajaan menganjurkan supaya orang-orang kaya buat musafir khanah. Musafir khanah. Maka dia buat musafir khanah. Musafir khanah ni hotel percuma. Hotel percuma, musafir khanah. Hotel percuma untuk orang musafir. Bila orang musafir singgah di situ, kerana ada hotel percuma, dengan sendiri ada orang jual di situ. Orang jual di situ. Ada orang berniaga di situ. Akhirnya jadi bandar. Jadi bandar Mosul, bandar Baghdad, bandar Kufah, bandar Kairah, bandar macam-macam bandar dalam Islam. Macam-macam bandar dalam Islam. Kalau di Sepanyol ada Malaga, bandar Malaga di Sepanyol. Itu orang Islam buat Malaga. Malaga ni tempat pertemuan. Tempat pertemuan orang ramai di situ. Asalnya dibuat hospital. Orang Islam buat hospital dulu. Hospital percuma. Untuk rawat orang sakit percuma. Maka orang pergi nak merawat orang sakit, dengan sendiri ada kedai keliling itu. Ada kedai, dengan sendiri barang pertanian, barang ternakan, akhir orang duduk jadi bandar. Bila perniagaan banyak, zakat banyak. Orang kafir pula meniaga, cukai banyak, hasil negara bertambah. Akan jadi begitu. Ini pemerintahan Islam. Hak yang ada dari ini, palanya nak cukai saja, cukai saja, cukai saja. Mai cukai saja. Pekerjaan jadi kurang. Jadi kurang. Duk ngomong ke cukai saja.
Perkembangan harta tidak berlaku. Ini berlaku dalam dunia hari ini. Ini kerana dah ikut Islam. Kalau ikut Islam, makin ramai orang, makin nak makanan banyak. Makin nak makan banyak, makin banyak orang tanam, makin banyak orang niaga. Makin banyak orang niaga, makin banyak orang tanam, banyak zakat. Banyak cukai, hasil negara bertambah. Ini dok. Bila barang banyak, harga barang jadi turun. Jadi gitu. Harga barang jadi turun. Ni dok, cukai mahal, barang mahal juga. Buat ni jadi pelik itu. Pelik je. Yang tak kena lah tu. Ada tempat tak betul, kita kena sedar. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, ikut Islam, kami buka berkat yang turun dari langit nak keluar daripada bumi. Tuhan sebut dalam Quran. Walakin kadzabu, tetapi mereka membohonginya. Mereka membohonginya, tak percaya. Tak percaya pada Islam. Akhirnya tak percaya pada Islam, Tuhan tarik rezeki. Jadi susah kehidupan manusia. Tamak pula, tekang pula, tindah pula, tamak pula. Makin hari makin susah. Puncanya kerana meninggalkan Islam. Ini Allah Ta'ala sebut perjanjian dengan kaum Bani Israel, supaya mereka ikut. Ada bab ibadahnya, ada bab keluarganya, ada bab politiknya, ada bab ekonominya, ada belaka. Bab ekonomi, zakat bab ekonomi, merangkumi segala-galanya. Sebab orang sekarang ni cakap tentang ekonomi. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, thumma tawallaitum ila qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kemudian kamu berpaling. Kamu berpaling, dah ikut perjanjian ini. Tuhan kata dah janji dengan Tuhan nak ikut, tiba-tiba tak ikut perjanjian itu. Wa antum mu'ridun, kamu berpaling daripada perintah Allah Ta'ala. Berpaling perintah Allah Ta'ala, buat peraturan sendiri, buat undang-undang sendiri, buat cara sendiri, tak berali halal dan haram. Tak berali halal dan haram. Sepatutnya bila hak haram bergoma juga, bukan saja hak Allah, jadi banyaklah. Kalau ambil hak Allah saja sikit, tambah hak haram pula jadi kau hak banyak. Ni dok. Kau tambah hak haram jadi kau hak sikit. Jadi gitu. Jadi terbalik. Bila tambah hak haram, berkat tidak ada, penyakit bertambah, kejahatan bertambah, jadi bertambah, akhirnya jadi mapuh situ je. Ini kebaikan boleh membawa berkat kepada kehidupan manusia, kejahatan boleh membawa celaka. Kita kena sedar halal dan haram ni sempadan Allah yang kita kena ikut. Jadi orang Yahudi tak ikut, tak ikut. Dalam dunia hari ini orang kena kapitalis, orang kena komunis, orang kena sosialis, orang kena pragmatis, orang tak kena apa dia Islam. Termasuk orang Islam pun duk kena hak tu juga, duk kena hak Islam dia sendiri. Ini masalah yang besar pada hari ini. Tanggungjawab kita kena ajak orang balik semula pada Islam. InsyaAllah kita selamat. Wallahu a'lam.